setakat minggu lepas lah, saya hanya akan dapat dapatan sokongan kaji selidik ini bermula hari esok untuk kempen sepanjang minggu lepas kan. Tapi daripada sebelum penamaan calon hingga ke hari Selasa yang lepas, iaitu beberapa hari selepas kempen bermula, dari segi purata sokongan pengundi di peringkat nasional memang meletakkan Pakatan Harapan dan PKR di depan. Nombor 2 ialah Barisan Nasional dan nombor 3 ialah PN. Kalau sebelum ini saya sebut yang lawan politik saya hanya kata ini dia pandai sembang saja, saya tengok kebelakangan ini laporan-laporan kaji selidik daripada yang bebas pun, seperti yang terbaru saya tengok Merdeka Center pun mengesahkan perkara itu, bahawa dari segi prestasi jangkaan kerusi yang dimenangi, diletakkan bahawa Pakatan Harapan berada di paling depan melebihi 90 kerusi. Jadi ada konsistensi bukan sahaja daripada dapatan kajian tahap sokongan yang kami dapat, tetapi itu juga nampaknya selari dengan dapatan-dapatan badan bebas. So in that sense, I think we are doing alhamdulillah baik, dan saya harap kita boleh kekalkan momentum ini dalam tempoh 3-4 hari akan datang, dan kalau boleh itu boleh menterjemahkan kepada bilangan kerusi yang mengatasi jumlah 100 kerusi. Pasal soalan kedua, saya ada terbaca lah kan, serangan daripada cyber trooper PAS dan UMNO. Ini masalah PAS UMNO semua ni, pimpinan dia sepatah apa tak cakap. Jadi dia subkon semua kerja-kerja ini kepada budak-budak dekat bawah ini, dengan harapan budak-budak cyber trooper dekat bawah ni, konon netizen, dia boleh memfitnah dan mencaci orang kerana ahli politik tidak ada masa nak saman dia. Sebab tengah kempen ni kita nak saman budak-budak kecil ni pun tak ada masa kan, nak menjawab budak kecil pun tak ada masa. Jadi selalunya kita hanya tumpu kepada lawan politik yang sama taraf dengan kita. Jadi PAS dan UMNO sekarang ni bersatu ni, dia ambil jalan begini kan. Jadi tulisan itu saya pun tak tahu daripada budak mana. Saya ada baca, tapi saya yalah agak lawak lah. Sebabnya begini, dia bukan Cyber Village. Saya tak tahu latar belakang di antara Cyber Village dengan Silver Lake kan. Tapi semua profesional yang tahu di negara ini dan kenal Silver Lake, sebenarnya Silver Lake ini adalah salah satu syarikat Malaysia antara yang paling berjaya di rantau Asia ini kerana kepakaran mereka dalam sistem perbankan. Jadi mereka dah lama, daripada 30 tahun yang lepas saya ingat saya, dan mereka mempunyai pelanggan-pelanggan yang antara yang paling besar, kerana kebanyakan bank-bank di Malaysia ini menggunakan sistem yang Silver Lake buat. Saya tak tahu sama ada Silver Lake beli Cyber Village ke tidak, saya tak tahu. Dan semua tahu bahawa Tony Phua telah pun menjual semua asetnya dalam, dan tak ada kena-mengena dengan Cyber View ni, Cyber Village, daripada tahun 2006-2007 lagi. Ini perkara yang dikorek-korek untuk menimbulkan fitnah. Saya tak perlu pergi tanya Tony Phua pun, memang benda tu nampak sangat jahat kan. Terutamanya juga kalau contohnya company yang dilantik tabung haji itu, kalau company cabut mana tak apalah, bolehlah korek-korek konon sana korek. Ini Silver Lake. Kalau Silver Lake ni kamu tuduh konon ada permainan, habis jangan bagi kat bank kat Malaysia lah. Maksudnya memang Tony Phua dah mengambil alih semua bank dekat Malaysia lah. Kerana sistem, banyak sistem yang bank di Malaysia ini memang Silver Lake yang ada kepakaran itu. You can check. Ini masalah budak-budak yang terlebih makan garam ni, yang kerja dia duduk menulis daripada belakang, latar belakang pun kita tak tahu budak mana kan. Dan dia cuba bermain persepsi 100% dengan harapan boleh menimbulkan kebencian terhadap Pakatan Harapan, kononnya merosakkan tabung haji. Ini adalah kerana selepas kami menerangkan berkali-kali, saya ingat lebih ramai orang Melayu sekarang dah tidak percaya dah dengan propaganda kononnya
Pakatan Harapan merosakkan tabung haji. Sebenarnya yang orang Melayu nampak sekarang ialah Pakatan Harapan lah yang menyelamatkan tabung haji. Jadi bila dia dah tak boleh jawab permainan itu yang dia duk mainkan 2-3 tahun, dekat-dekat pilihan raya ni dikorek benda-benda yang lawak lah. Jadi saya minta mereka yang menonton, yang membaca perkara-perkara ini, tolong pergi Google. Kita ada Google. Jangan dengar cakap-cakap netizen yang dia sembang apa dekat TikTok dengan Facebook semua ni. Pergi Google dan faham siapa itu Silver Lake. Silver Lake adalah syarikat Malaysia yang memang terkenal sebagai antara salah satu syarikat yang kepakarannya ialah sistem perbankan dan sistem kewangan. Dan saya tak ada saham Silver Lake, don't worry. I have nothing to do with Silver Lake. It's just that, it's a common knowledge that they've been around for a long time. They are a regional company. They have financial institutions not just from Malaysia but around this region and in Asia, and they have quite a name, so I wasn't surprised at all kalau tabung haji melantik Silver Lake. Ada certain things dan mudah saja kalau betul ada Tony Pua yang dapat tender ni. Pergilah report Tony Pua, kan, apa yang susahnya. Kalau contohnya memang betul Tony Pua yang terlibat sehingga bagi tender kepada China untuk buat projek, just because Silver Lake ni company owned by a Malaysian Chinese. Don't try to play dengan api perkauman macam itu. Kononnya Tony Pua ini tengok di belakang bagi kepada syarikat China untuk mengendalikan sistem tabung haji, kan? So if you have proof, evidence, pergi report hari ini juga sekarang, kerana saya yakin kalau benda tu betul, memang mampus kita orang Pakatan Harapan. Kita akan kalah kalau memang betul. Memang orang akan marah. But you and I know that's not true. It's just propaganda, kan. Jadi saya minta supaya rakyat Malaysia, adik-adik, tolong Google, panggil Pakcik Google, tanya betul-betul, and then you will find out sebenarnya Silver Lake is a very reputable financial IT infrastructure firm, and whatever happens in tabung haji, that's for itu untuk tabung haji menjawab, kan. Kalau saya percaya dah melalui proses semua. Jadi kalau betul ada perkara yang tidak betul, supaya yang dituduh tabung haji pergi buat laporan lah. Apa yang payahnya? Okey.